Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita dah selesai cerita iftitah. Yang lepas kita cerita surah. Hari ini kita cerita pula satu lagi pengiring selepas Fatihah, iaitu kita melafazkan amin. Muka 72. Iftitah dah, a'udzubillah dah, surah dah, tinggal satu lagi. Sunat melafazkan amin sebaik sahaja habis membaca Al-Fatihah. Hukum dia sunat. Al-Fatihah mempunyai dua sunat sebelumnya, iaitu doa iftitah ta'awuz, dan dua sunat yang mengikuti selepasnya, iaitu amin dan membaca surah. So, tiga dah lepas. Iftitah, a'udzubillah, surah. Ni last, 4. Dua pengiring sebelum, dua pengiring selepas. Disunat sebaik sahaja selepas amin, iaitu selepas diam yang sekejap melafazkan amin, sama ada Al-Fatihah itu dibaca di dalam solat atau di luar solat. Ini hukum dia tuan-tuan. Dalam solat, waladdallin, selepas diam yang sekejap. Jadi nanti bawah nanti sebut, jangan bersambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bersambung. Dia kena waladdallin. Amin. Dia selang. Itu yang saya tegur Jumaat tu. Kan saya nak dapat sunat ni. Jadi dallin tu nak diam sekejap lah. Makmum amin. Itu yang saya tegur kan. Jadi kena dengan ilmu lah. Jadi alhamdulillah hari ni yang hadir dapat ilmu. Anak-anak boleh dapat ilmu. Waladdallin, selepas diam sekejap kata amin. Sama ada Fatihah ni baca dalam solat atau di luar solat. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baca waladdallin. Jangan lupa amin. Ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah. Jangan lupa. Habis tu amin. Akan tetapi melafazkan amin di dalam solat adalah sangat-sangat dituntut. Dalilnya apa? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain daripada Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, katanya, saya pernah mengerjakan solat di belakang Nabi SAW, maka setelah baginda menyebut waladdallin, baginda menyebut amin dan dipanjangkan suaranya. Amin. Gitu. Itu dalilnya lah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin, fa inna man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Apabila imam mengucapkan waladdallin, maka hendaklah kamu berkata amin. Kamu ni makmumlah. Maka sesiapa yang ucapannya itu serentak dengan ucapan para malaikat, nescaya diampunkan untuknya dosanya yang dahulu dan yang kemudian. Masya Allah. Amalnya cakap amin, tapi ganjarannya diampunkan dosa yang dulu, diampunkan dosa yang kemudian. Jadi hadis ni tunjukkan apa tuan-tuan? Imam pun kata amin, makmum pun kata amin. Anak-anak nanti dah besar, dah habis belajar jadi imam, ingat tu cakap amin. Ada imam yang tak cakap waladdallin, betul dia senyap. Makmum tunggu lah bila lah imam. Sebab hadis ni kata bila imam cakap, makmum cakap kan. Jadi makmum tak boleh cakap dulu, tunggu imam dulu. Jadi makmum tunggu imam tak cakap-cakap.
Jadi makmum pun amin. Dan ya, jadi imam pun cakap amin, makmum pun cakap amin. Kalau lagi Jumaat tu kuatlah kita dengar amin. Tapi kalau solat subuh ni diam. Senyap je macam tak ada amin kat makmum. Kan ya? Jadi insya-Allah kita aminkan dan suara angkat seperti mana suara membaca Al-Fatihah. Amin. Kuat. Ya. Okey, itu dalilnya lah. Maksud sebaik sahaja selepas. Kan ayat tadi jumpa kan. Selepas diam yang sekejap tu ya. Bukanlah bermaksud lafaz amin bersambung dengan Al-Fatihah. Itu yang saya sebut tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu bersambung. Yang tu tak cantik. Ya, dia kena waladdallin. Amin. Itu cantik. Ya, diam sekejap. Saktah ni diam sekejap. Baik, jadi jangan sambungkan amin dengan waladdallin. Dan saya di beberapa tempat saja je nak uji minda orang tua-tua ni, saya tanya Fatihah mula daripada mana, tamat mana. Ada yang jawab mula bismillah, tamat amin. Jadi maksudnya dalam kepala dia yakin amin tu masuk dalam Fatihah. Kan? Apa puncanya? Puncanya kerana tidak ada selang tadi. Imam dhalin amin. Jadi macam dia sekali dia bersambung. Baik. Tetapi dipisahkan antara Al-Fatihah dengan amin dengan diam yang sekejap. Jadi kena buat border lah antara Al-Fatihah dengan amin. Bagi apa tujuannya? Bagi membezakannya dengan bacaan Al-Fatihah. Supaya beritahu yang amin tu bukan daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah habis dengan waladdallin. Itu habis Al-Fatihah. Okey, itu selesai hukum. Dan ni perengan berikutnya tempoh pula. Tempoh mengucapkan amin hanya taman apabila mula melakukan perbuatan atau bacaan lain. Jadi waladdallin, dia batuklah, dia menguaplah, dia bersinlah, tiga-tiga tu dibuat. Itu kan lama. Kan ya? Waladdallin. Dia tak boleh nak cakap amin ni, batuk. Habis gatal leher dia ni. Acum. Tu bersin pula kan. Nanti Allah dah lama dah tu kan. Dah lama daripada lid tadi. Maka selagi dia tak baca surah, dia sunat lagi kata amin. Itu maksud. Tempoh mengucapkan amin hanya tamat apabila mula melakukan perbuatan atau bacaan. Kalau rakaat 3 4 maksudnya sebelum rukuk. Kan kita baca senyap kan? Waladdallin, batuk, bersin, menguap. Tapi dia belum rukuk lagi. Jadi dia boleh cakap amin lagi walaupun dah selang dengan batuk, menguap tadi. Okey. Faham tu kan? Rest. Mengikut pendapat Al-Asah seperti mana disebut dalam kitab Al-Majmu'. Ada pendapat, ini lemah tuan-tuan, ada pendapat mengatakan tempohnya hanya tamat dengan rukuk. Walaupun dah baca surah, selagi belum rukuk, bolehlah kata amin. Tapi itu pendapat yang lemah. Amin khusus dibaca hanya selepas membaca Al-Fatihah. Ini penting ni tuan-tuan. Kalau buku sendiri boleh tanda. Amin khusus dibaca hanya selepas membaca Al-Fatihah. Baca ni maksudnya sebut amin tu lah hanya selepas membaca Al-Fatihah. Kerana sebahagian Al-Fatihah adalah doa. Maka disunatkan orang yang membacanya
memohon Allah memperkenankannya. Mana doanya dalam Fatihah tu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Itu kan doa. Jalan orang yang pasti engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Itu doa. Dua itu adalah doa. Jadi kan selesai doa kan kita amin kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jadi dalam Fatihah ada doa. Apa makna doa? Ni panjang sikit nak cerita ni. Apa makna doa? Doa ni meminta. Apa makna meminta? Meminta ni datang daripada lubuk hati kita. Dilafaz oleh lidah. Jadi siapa baca Fatihah dengan lidah tapi hati dan otak dia tak sedar, dia tak ada meminta lah. Tu kena ingat tu. InsyaAllah zuhur nanti 4 rakaat, jom kita pohon elok-elok. Tunjuk kami jalan yang lurus. Ini doa. Doa ni kena khusyuk. Jangan ihdinas siratal mustaqim dah ingat lepas ni aku nak makan. Itu nanti dia tak jadi doa. Sebab doa ni ialah meminta. Tuan-tuan ada telefon, ada Google. Google sekarang ni kita tengok sekali lagi supaya mantap betul-betul. Google sekarang guna Google search tu apa kata kunci hadis kudusi. Hadis kudusi Al-Fatihah dalam solat. Kalau nak tengok, jom Google. Saya nak beritahu kerana dalam Al-Fatihah ada doa. Ni ada benda panjang ni nak beritahu ni hari ni. Nanti bila tuan-tuan search tu, dia bagilah link kan. Tuan-tuan klik lah mana-mana link tu. Laman web tu kan. Klik lah mana-mana, nanti dia bagilah hadis tu. Tengok ada terjemahan tak? Okey. Dapat tu. Ada hadis dia tak? Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Wa li abdi ma sa'ala. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala rabb hamadani abdi. Itu hadis dia. Okey, saya tak ambil berdawah sebab itu kita tengok dah. Saya nak pergi kepada bila hamba membaca ihdinas siratal mustaqim. Cuba tengok. Bila hamba baca ihdinas siratal mustaqim, maka apa Allah jawab? Ini adalah bagi hambaku dan hambaku dapat apa yang dia pinta. Kan kita baca tadi kan, sebab dalam Fatihah itu ada doa meminta. Okey, hadis ini tuan-tuan menjelas ke kita dan kita mesti yakin siapa dalam solat baca ihdinas siratal mustaqim secara meminta, bukan secara membaca atas angin, hati otak dia tak sedar. Secara dia meminta, maka dia confirm akan dapat jalan yang lurus. Ini hadis Nabi itu kita. Sebab bila hamba kata tunjukkanlah kami jalan yang lurus, Allah akan jawab, hamba-Ku dapat apa yang dia pinta. Maksudnya kita dapat jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu siapa yang tunjuk? Siratal ladzi, jalan orang yang kau beri nikmat, sampai habis itulah. Dengar. Sebab itu dengar dialog ni. Bila orang tanya saya, kata Ustaz, apa tanda solat kita Allah terima? Apa tanda solat kita Allah tolak? Kalau soalan ni ditanya ke saya jawab mudah saja. Siapa buat dosa, tak rasa dia buat dosa. Siapa buat yang haram, tak rasa dia berdosa. Siapa tinggalkan yang wajib, contohnya hari ni ramai suami ni kan, suami tak pernah bimbing isteri dia. Tak pernah.
Yang biasa dibuat apa? Belanja isteri tu makan, jogging sama-sama, pergi pasar sama-sama, ronda IOI sama-sama, piknik sama-sama. Tapi fardu ain, isteri tak pernah ajar isteri dia. Suami ni tak pernah ajar isteri dia. Tapi suami ni tak pernah rasa salah. Sedangkan hukum suami mendidik fardu ain isteri itu wajib. Dalam akad nikah tu pun sebut kan. Jadi siapa suami yang buat tak tahu je fardu ain isteri ni, dia tak pernah hajar, tak pernah suruh pergi belajar, dia nak mengajar tak pandai, tapi dia hantarnya ke mana-mana majlis ilmu tu, awak pergilah belajar, saya nak ajar tak pandai ni wajib saya pastikan awak tahu ni. Kan ya? Tak pernah buat, tapi tak rasa salah. Hari ni saya nak beritahu, itu tanda solat kalian Allah tolak. Itu tanda. Tak buat yang wajib, tapi tak pernah rasa salah. Satu lagi tadi, buat yang haram, tak pernah rasa salah. Itu menunjukkan Allah tak tunjuk kita jalan yang lurus. Kalau orang tanya soalan tu, itu jawapan saya. Apa tanda solat kita Allah terima? Itu jawapan dia. Tandanya ialah senang je. Bila kita ni manusia lemah, terbuat benda yang haram, terus Allah letak kat hati kita, engkau ni salah dah ni, buat benda haram ni, ini dosa. Allah sedarkan. Lalu kita pun menyesal, rasa tak tenang, lalu kita bertaubat. Itu tanda solat kita Allah terima. Sebab apa saya sebut situ? Sebab itulah tadi dalam Fatihah, mengapa amin tu? Sebab kita dalam Fatihah ada permohonan. Lihat tu kena faham elok tu. Okey. Jadi siapa hari-hari dalam rumah drama seksi-seksi, bercium-bercium Korea orang putih, dia tak pernah rasa salah, ingatlah kena repair solat. Dan dia berlaku tiap-tiap hari. Yang si ayah ni ulang-alik datang masjid ni tak pernah rasa salah. Walhal anak dia menonton macam-macam ni. Tak pernah rasa salah. Itu kena cek solat balik. Adakah kita meminta? Sebab apa? Amin khusus dibaca hanya selepas membaca Al-Fatihah, kerana sebahagian Al-Fatihah adalah doa. Doa tu meminta. Apa kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan yang lurus. Hadis Qudusi tadi kata, bila kita minta jalan yang lurus, Allah jawab, hamba-Ku dapat apa yang dipinta. Jadi dapatlah kita jalan yang lurus. Sebab itu bila terbuat yang haram tadi, rasa salah. Tinggalkan yang wajib tadi, contoh tadi, kita suami ni bimbing isteri, ayah bimbing anak, kita tak bimbing, rasa salah. Itu tanda solat kita Allah terima. Sebab Allah tunjukkan, awak buat salah ni. Allah tunjuk jalan yang lurus. Harap-harap suami dan ayah fahamlah ni. Sebab saya tanya isteri ni, kalau kuliah duha ni, biasanya laki-laki 3 orang yang datang, yang lain tu 70 orang semua perempuan kuliah duha. Yang tak ada solat jemaah ni lah. Duha ni kan tak ada kan, dia datang pukul 8.30 macam tu Jadi ramai perempuan. Bila saya tanya, puan-puan pernah tak suami perempuan cek tajwid Quran? Semua pakai geleng. Puan-puan pernah tak suami perempuan cek perempuan ni pandai tak mandi junub? Selepas jima apa ke, mandi junub. Pernah tak suami cek perempuan ni tahu tak sebenarnya cara perempuan kurus ke, perempuan gemuk ke untuk mandi junub? Pernah tak suami cek? Geleng kepala juga. Sedangkan apa hukum suami memastikan isteri dia tahu tu? Sunat ke wajib? Wajib. Tak ada siapa kata sunat. Tapi tak buat, tenang. Ingat itu tanda solat kita cacat. Kena cek balik. InsyaAllah zuhur ni tuan-tuan, kita pohon elok Ihdinas siratal mustaqim. Dalam hati, dalam otak kita, tunjuk kami jalan yang lurus. Minta permohonan. Minta pada Allah Ta'ala. InsyaAllah lepas ni balik je rumah, terus panggil isteri.
Maknya ya, ambil wuduk, ambil Quran, baca. Saya nak semak tajwid ni. Wah, power. Isteri pun bacalah depan suami ni. Isteri ni megah ni kalau dapat suami macam tu. Betul puan ya? Megah kalau dapat suami macam tu. Dia pun taat tu, ambil wuduk baca. Lepas tu dia tanya hukum tajwid. Ini apa hukum tajwid ni, bang? Abang pun senyum. Abang pun jawab apa? Aku suruh baca je, bukan suruh tanya. Dia kata, sebab yang kajian belajar hukum tajwid ni siapa tuan? Laki-laki ke perempuan? Tuan-tuan lelaki ni buat otak gajah je. Basikal kayu 6 jam. Tajwid tak belajar. Boleh? Faham dah tu? Jom baca lagi. Jadi mengapa amin ni pada Fatihah? Sebab dalam Fatihah tu sebagainya adalah doa. Amin tidak disunatkan selepas membaca ayat-ayat yang menggantikan Al-Fatihah dan doa. Tak apalah, tu tinggal. Terus 74, cara menyebut amin. Ni ada amin pendek, amin panjang ni kan. Amin. Ada pula kadang-kadang imam ni waladdallin. Amin. Pendek dia sebutnya. Jom kita baca. Amin ialah isim fi'il ni bahasa Arab ni. Bermaksud perkenankanlah. Jadi amin tu perkenankanlah doa kami. Dalam bahasa Arab, huruf akhirnya berbaris fathah. Fathah ni baris atas tu. Aminah. Nun tu baris atas. Seperti mana kaifa. Ni belajar bahasa Arab tahulah, tak belajar memang tak tahulah ni. Aina. Kaifa tu maknanya bagaimana. Aina tu di mana. Kan dia huruf akhir tu baris atas kan. Baik, menurut bahasa yang masyhur dan fasih, cara menyebut amin ialah huruf mim tanpa tasydid, tanpa sabdu. Jadi jangan sebut amin. Jangan macam tu. Baik. Tapi ada yang kata boleh, tapi pendapat yang lemah lah. Dan dipanjangkan, maksudnya tu panjang. Min tu tak payah cerita lah, sebab min ni tuan-tuan belajar tajwid man arid dia sukun. Dia boleh panjang, boleh sederhana, boleh dua harakat. Ceritanya tadi. Jadi cara sebut amin yang paling masyhur ialah tu dipanjangkan. Seperti mana yang biasa kita dengar. Waladdallin. Amin. Itu betul lah. Ustaz, habis ada imam yang baca pendek. Jom tengok. Harus juga menyebut amin tanpa memanjangkan sebutan kerana ia tidak mencacatkan makna. Jadi waladdallin. Amin. Boleh juga. Maknanya tak lari. Al-Wahidi ni ulama mazhab Syafi'i ini menceritakan terdapat bahasa yang ketiga bagi amin yang disertakan dengan mad, iaitu al-imalah. Amin. Macam kita baca surah apa tu, la ta'manna. Tapi tak apalah, ambil lah yang masyhur dua ni je. Sama ada amin tanpa sabdu, huruf mim tak ada sabdu, ataupun amin. Dua-dua tu betul. Tak perlu bergaduh. Aku ahli sunnah, engkau wahabi. Tak perlu gaduh. Dua-dua tu ada. Boleh tadi ada satu kumpulan datang ziarah. Tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz ni? Ustaz ni bergaduh ni, tuduh menuduh ni. Saya kata, tuan-tuan buat je lah amalan yang tuan yakin betul. Ustaz-ustaz tu bergaduh, biarlah. Tuan-tuan jangan bergaduh buat saja amalan yang tuan-tuan yakin betul. Tak yakin, tanya orang yang berilmu. Okey. Jadi amin ni nak panjang ke pendek dia? Boleh panjang, boleh pendek. Jadi kalau imam tu pendek, waladdallin. Amin. Tuan-tuan makmum nak pendek ke nak panjang? Sebab perintah dia tadi, bila imam kata amin, maka kamu kata amin kan? Jadi tuan-tuan nak pendek nak panjang? Confused. Jadi sebaiknya walaupun imam,
panjangkanlah. Sebab yang masyhurnya dalam masyarakat ialah panjang. Amin. Kalau saya raikan tuan-tuan. Tuan-tuan panjang, saya pun panjang. Supaya tak ada beza kan. Selagi boleh. Kalau yang dibuat tu tak boleh, saya tak rai. Okey. Baik, itu cara menyebut. Yang bawah-bawah tu perbahasannya lah. Selesai. Pergi last kali. Bila makmum mengucap amin. Ini saya dah tegur 2-3 kali kan. Makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imam. Apa maksud serentak? Bukan sebelumnya atau selepasnya. Berdasarkan sebuah hadis, tadi pun dah sebut dah hadis tu. Ini idza ammanal imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu sampai habis tu Apabila imam kata ammana tu mengaminkanlah. Bila imam mengaminkan Fatihahnya waladhdallin amin. Jadi imam tu fa aminu, maka kamu wahai makmum katalah amin. Itu disiplinnya. Jadi siapa sebut dulu amin ni? Imam dulu. Hari Jumaat siapa sebut dulu? Sebelum saya tegur dululah, kan makmum dulu. Tapi sejak kita belajar tu alhamdulillah lah Tapi rasanya kalau saya diam lama sekejap lagi, kalau saya jadi imam Jumaat tu, makmum juga dulu tu. Sebab ramai yang tak belajar. InsyaAllah. Nanti tuan-tuan bukalah Bigo buatlah TikTok tentang amin ni. Ada tuan-tuan yang dewasa pandai Bigo TikTok ni. Saya tak pandai. Kalau pandai buatlah supaya kawan-kawan kita tahu. Baik. Diampunkan dosanya telah lalu, masya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan aminkan. Kalau imam baca kuat, aminkan. Kalau tuan-tuan baca sendiri pun aminkan juga. Tapi yang paling penting sekali ialah bila imam tu baca kuat. Sebab hadis ni kata bila imam kata amin, kamu makmum kata amin. Siapa aminnya tepat dengan amin malaikat, Allah ampunkan dosanya, masya-Allah. Okey. Pergi muka 76. Makna menepati amin malaikat ialah menepati masa aminnya. Ada pendapat mengatakan makna menepati ialah menepati sifat ikhlas dalam lainnya. Jadi kalau kawan-kawan bincangkan kan hadis Nabi tadi, bila amin manusia ni menepati amin malaikat. Jadi apa maksudnya? Ada dua maksud. Satu, malaikat kata amin, amin kita tu serentak dengan amin malaikat. Itu satu makna lah. Maknanya imam baca kuat tu bukan kita je amin, malaikat pun aminkan juga. Makna kedua ialah ikhlas. Jadi amin ni dibaca dengan ikhlas dan penuh khusyuk. Bukannya secara lalai. Kemudian malaikat pula, maksud malaikat dalam hadis tadi kan menepati amin malaikat tu malaikat yang mana? Di sini ialah malaikat hafazah yang sentiasa mengiringi kita, yang menjaga kita. Jaga telinga daripada masuk semut, malaikat jaga. Jaga mata daripada masuk terengga. Dan juga malaikat yang mencatat amalan kita. Dia mengaminkan. Dan kalau tuan-tuan nak test ni, ada tak malaikat amin? Tuan-tuan cari masjid yang jauh-jauh tu, tuan-tuan masuk seorang-seorang pukul 3 pagi. Lepas tu tuan-tuan baca Fatihah kuat sikit. Sebab seorang-seorang bolehlah baca kuat ni. Nak tengok ada tak amin? Malaikat mengaminkan. Tiba-tiba ada malaikat yang aminkan kat belakang. Amin. Tuan-tuan tunggu tak? Kan cabut lagi balik. Okey. Pergi perenggan 1, 2, kemudian ada hadis, ada ulama, pergi yang berikutnya tu. Sekiranya makmum tidak dapat mengaminkan Al-Fatihah serentak dengan imam, maka dia boleh mengaminkan selepas amin imam. Ni samalah ni.
Imam kata waladdallin, masa itulah makmum tu terbatuk. Maksudnya dia tak boleh amin dengan imam tu lah. Jadi habis batuk dia boleh amin lagi. Dapat sunat lagi. Sekiranya imam tidak mengaminkan atau makmum tidak mendengar amin imam. Ini tadi yang saya sebut tadi. Imam ni sampai waladdallin, lepas tu dia senyap. So imam tak aminkan. Atau makmum tidak mendengar amin imam. Ni imam tawaduk ni. Ya, waladdallin. Dia senyap. Tapi dia amin tu suara tak keluar. Kan? Atau makmum tidak tahu sama ada imam mengaminkan atau tidak. Ni mikrofon jatuh ni salat maghrib. Jadi orang perempuan sana tak dengar lah. Imam tu amin tak amin. Gitu ya. Maka makmum mengaminkannya sendiri. Jadi amin tetap juga kena sebut. Ya. Sekiranya imam melambatkan amin daripada masanya yang disunatkan, maka makmum mengaminkannya. Jadi saya buat budak-budak Kedah kata buat dajal. Waladdallin. Aku senyap ni tengok. Aku amin ke tak amin. Jadi saya panjangkan sikit senyap tu. Maka makmum boleh aminkan. Ya, tak payah tunggu imam tu sebab dia lama daripada tempoh saktah tadi. Saktah ni paling lama 3 saat. Itu tuan-tuan hukum-hukum yang bersabit dengan amin. Jadi insya-Allah kita beramal dengan ilmu, bukan beramal secara nafsu atau secara alah orang lain amin aku amin lah, ikut-ikut, tak boleh. Dalam Islam ni cukup dipentingkan ilmu untuk kita melakukan amal ibadah. Tak tahu tanya, tak pandai belajar. Kalau tanya pun tak, belajar pun tak tahu nak buat ibadah, takut-takut ibadah kita Allah tak terima. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Jam solat Zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.